Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan. Pertamanya, Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala memberi kesempatan kepada kita pada pagi ini untuk sama-sama berbincang berkenaan dengan pendaftaran anak-anak tuan-tuan dan puan-puan. Pertamanya, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang telah memilih Kolej Vocasional Lebuh Kereta untuk menempatkan anak-anak tuan-tuan dan puan-puan melanjutkan pelajaran di sini. Saya juga merekankan ribuan terima kasih kepada urus setia yang telah bertungkus lumus untuk memastikan majlis pada hari ini, majlis pendaftaran pada hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Tuan-tuan yang saya muliakan, sesungguhnya pada tahun ini merupakan satu cabaran kepada pihak kita lah, kerana terpaksa membuat sesi pendaftaran sebegini rupa. Ini berkaitan dengan SOP yang kita terpaksa laksanakan. Memandangkan KV kita ni tuan-tuan, KV kita ni agak kecil kawasan dia, jadi kita tidak dapat menampung bilangan ibu bapa yang terlalu ramai nanti. Oleh kerana demikian, kita terpaksa menempatkan ibu bapa di luar kawasan kolej. Maksudnya kita hanya membenarkan pelajar-pelajar sahaja yang masuk ke dalam bagi urusan tujuan pendaftaran. Namun begitu tuan-tuan, sekiranya tuan-tuan ada apa-apa masalah yang berkaitan dengan sesi pendaftaran ini, saya harap tuan-tuan bolehlah menyampaikan maklumat ataupun soalan-soalan yang berkaitan melalui aplikasi WhatsApp yang akan kita akan jemput tuan-tuan dalam kelas masing-masing. Jadi tuan-tuan bolehlah menyatakan hasrat ataupun bertanyakan soalan ataupun perkara-perkara yang berkaitan. Dan kita juga tidak menghalang sekiranya tuan-tuan dalam masa seminggu ni, kalau tuan-tuan ada masalah apa-apa, bolehlah kita masuk ke dalam. Cuma hari ini kita tidak dapat berbuat demikian kerana kita nak memastikan bahawa bilangan yang ada dalam kawasan sekolah ni adalah terhad. Itu yang pertama tuan-tuan. Yang keduanya, suka juga saya mengingatkan bahawa anak-anak yang berada di sini sekiranya berdaftar pada hari ini, mereka ini kalau ikut SOP yang telah disampaikan kepada kita, mereka ni tidak dibenarkan balik lah, sehingga mungkinlah untuk yang sesi kali ini mungkin sampai cuti hari raya nantilah. Jadi saya harap tuan-tuan harap maklum lah tentang perkara ini. Namun begitu, di Kolej Vocasional Lebuh Kereta ini, anak-anak kita tiada halangan untuk membawa telefon di asrama ataupun di sekolah. Jadi saya rasa apa-apa masalah tuan-tuan boleh hubungi anak-anak. Jadi saya rasa tak ada masalah dari segi kita nak berhubung dengan anak-anak yang ada di KB ini. Perkara yang seterusnya berkaitan dengan bayaran, kalau tuan-tuan pastikan kita juga ada menyenaraikan beberapa jumlah bayaran lah, mengikut program masing-masing. Namun begitu, kita juga faham akan masalah yang mungkin dihadapi oleh beberapa keluarga sekiranya tidak dapat menyelesaikan jumlah yang telah disebutkan itu, maka tuan-tuan juga boleh membuat secara ansuran. Untuk pendaftaran pada kali ini, kita sebenarnya menggalakkan tuan-tuan membuat bayaran melalui secara online banking. Saya rasa itu lebih baiklah. Tapi sekiranya tuan-tuan tidak berupaya untuk buat demikian, maka kita juga tidak ada halangan untuk menerima tuan-tuan untuk membayar secara tunai. Dan paling penting sekali dalam banyak-banyak bayaran itu, yang pertamanya berkenaan dengan keperluan-keperluan lah yang disediakan oleh pihak koperasi. Dan juga yang penting sekali lagi, satu lagi yang pentingnya adalah berkaitan dengan insurans. Jadi insurans ini kita terpaksa bayar kepada pihak insurans lah untuk memastikan anak-anak tuan-tuan dilindungi insurans sepanjang berada di KB Lebuh Kereta ini. Bagi bayaran PIBG tuan-tuan, buat masa ini kita terpaksa tangguhkan dahulu sebab kita belum lagi melaksanakan mesyuarat agung tahunan pada tahun 2021 ini. Kita sebelum kutipan dibuat, kita memerlukan kelulusan daripada pihak jabatan untuk membuat kutipan berkaitan dengan PIBG. Itu yang berkaitan dengan PIBG. Seterusnya tuan-tuan, saya juga ingin menyampaikan satu perkara yang pada saya sangat penting jugalah untuk tuan-tuan faham berkaitan dengan sistem pembelajaran di KB ini. Sebenarnya secara keseluruhan dia agak berbeza sedikit. Bukan berbeza sedikit, saya rasa agak ketara jugalah perbezaan dia di antara sekolah harian dengan KB.
Kita di sini, pelajar-pelajar akan berada 2 tahun di sini, di peringkat awal 2 tahun untuk mendapatkan sijil Vocational Malaysia. Dalam masa 2 tahun ini kita ada 4 semester. Dan kita punya sistem pembelajaran dia mengikut semester. Setiap kali SEM kita ada final exam. So setiap semester pelajar ni akan menduduki peperiksaan. Dalam masa setahun dia orang akan menduduki 2 kali peperiksaan akhir lah. Setiap SEM 1 dan SEM 2 untuk tahun 1, 2 SEM dan tahun 2 SEM. So 4 SEM lah semua sekali. Jadi untuk membolehkan pelajar-pelajar ini layak mendapat sijil Vocational Malaysia, perkara yang sangat penting yang pertama sekali adalah pelajar-pelajar ni kena lulus bahasa Melayu. Itu yang pertama sekali, tuan-tuan. Jadi saya harap syarat-syarat ini tuan-tuan boleh ingatkan untuk anak-anak kita supaya dia orang sentiasa beringatlah, berjaga-jaga tentang pentingnya bahasa Melayu tu lah. Sebab bahasa Melayu ni adalah salah satu daripada syarat untuk mendapatkan sijil Vocational Malaysia. Itu yang pertama. Yang kedua dia untuk layak dapat sijil Vocational Malaysia, yang kedua dia adalah purata grade nilai kumulatif PNGK akademik adalah 2.0 dan PGNK vocational 2.67. Ini dia punya grade dia yang mesti dicapai. Dan satu lagi yang paling penting, kompeten semua subjek vocational. So ada 4 perkara untuk melayakkan pelajar-pelajar itu layak untuk dapat sijil vocational. Ada 4 perkara. Yang pertama saya ulang sekali lagi, lulus bahasa Melayu, grade dia punya nilai kumulatif dia, purata grade nilai kumulatif bagi subjek akademik 2.0 dan grade purata grade nilai kumulatif bagi vocational ada 2.67. Dan satu lagi yang keempat, kompeten semua subjek vocational. Sekiranya ada anak-anak kita ni yang gagal subjek vocational, maka dia tidak dapat lagi meneruskan pengajian dia di college vocational. Ini sangat penting. Jadi saya harap tuan-tuan ambil maklum tentang perkara ini dan seriuslah memberitahu kepada anak-anak. Kita akan bagi tahu perkara ini kepada anak-anak. Jadi kita nak juga ibu bapa pun fahamlah tentang sedikit tentang syarat-syarat untuk mendapat SVM ini. Untuk subjek akademik hampir sama dengan sekolah harian, tapi dia punya konten kurikulum ni tidak sama dengan sekolah harian. Kita ada beberapa subjek akademik iaitu bahasa Melayu, bahasa Inggeris, matematik, sains dan pendidikan Islam, moral. Kita ada 5 trust lah tu. Dan lain-lain tu subjek-subjek vocational. So saya ulang sekali lagi, kita ada bahasa Melayu, kita ada bahasa Inggeris, kita ada sains, matematik dan juga pendidikan Islam, pendidikan moral. So itulah beberapa subjek yang ditawarkan di college vocational, dan saya sangat yakin sebenarnya sekiranya pelajar-pelajar ni dapat mengikuti kelas dan juga dapat menyiapkan tugasan-tugasan yang kita berikan, saya rasa tidak ada halangan untuk pelajar ni mendapat sijil vocational Malaysia. Okey, untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, selepas pelajar kita layak untuk mendapat SVM, mereka ni akan ditawarkan ke program DVM atau program diploma selama 2 tahun lagi. Jadi macam saya cakap tadi, untuk layak diploma tu dia ada syarat dia yang tersendirilah. Saya rasa hari ini saya tak perlu lagi lah menyampaikan perkara itu. Nanti dalam masa pelajaran 2 tahun ini nanti pelajar-pelajar akan fahamlah bagaimana untuk syarat-syarat untuk mendapat layak ke DVM itu. Dan selain daripada itu, pelajar ini juga akan didedahkan dengan satu program OJT, on job training, selama 5 atau 6 bulan lah, yang kebiasaannya kita buat di KB ini. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita juga ingin memaklumkan kepada semua bahawa KB ini memberi peluang lah kepada pelajar-pelajar ini untuk habis dia tamat pengajian di peringkat diploma. Kita minta harap-harapnya pelajar-pelajar ni terus bekerja. Sebab kita punya matlamat KB ini adalah 70% pelajar-pelajar kita ni bekerja dalam bidang. Sebaik-baiknya bekerja dalam bidang lah. Itu yang pertama, 70% bekerja dalam bidang. Dan yang kedua dia, kita juga minta pelajar-pelajar KB ini menyambung pelajaran 20%, menyambung pelajaran di peringkat lebih tinggi, iaitu peringkat ijazah di universiti yang saya akan beritahukan sebentar nanti. Dan 10% pelajar-pelajar kita harapkan mereka ini berkecimpung dalam bidang keusahawanan, berniaga secara sendiri dan sebagainya. Untuk pengetahuan semua, buat masa ini kadar kebolehpasaran
pelajar-pelajar lepasan KB pada peringkat kebangsaan sebenarnya melebihi 70% lah. Cuma target kita untuk dapat 20% lagi pelajar-pelajar yang akan menyambung pelajaran itu masih belum capai. Dan 10% yang berniaga pun kita tak capai lagi. Jadi kita buat masa ini kita berusaha keras untuk seboleh-bolehnya mencapai lah perkara-perkara yang kita sebutkan. Saya ulang sekali lagi, 70% habis saja budak-budak kita, pelajar-pelajar kita diploma ni, kita minta dia terus bekerja. Itu yang pertama. Yang kedua, 20% sambung belajar dan 10% membuat perniagaan sendiri. Untuk sambung ke universiti, sebenarnya ada beberapa universiti yang menawarkan program teknologi, sarjana muda teknologi. Kita punya program sarjana muda kita ni tak sama dengan sarjana muda kejuruteraan. Ya, pelajar-pelajar KB ni kita salurkan dia ke universiti-universiti yang berkenaan, iaitu Malaysian Technical University Network. Di antaranya universiti-universiti yang menerima secara langsung tuan-tuan, yang mengambil pelajar-pelajar KB ini untuk program sarjana muda teknologi elektrik, teknologi elektronik, teknologi kekebalan dan sebagainya, adalah seperti yang pertama sekali Universiti UTHM di Batu Pahat, yang kedua dia UMP, Universiti Malaysia Pahang di Gambang, yang ketiganya UNIMED di Perlis, UTEM di Melaka. Ini 4 universiti yang telah pun secara agresif lah mengambil pelajar-pelajar lepasan KB untuk menyambung ke peringkat ijazah sarjana muda teknologi. Jadi kita kena faham bahawa ijazah sarjana muda teknologi dengan sarjana muda kejuruteraan sangat berbeza. Jadi kita punya pelajar, sebab tu program kita di KB pun kita menawarkan program diploma teknologi. Jadi selain daripada itu juga, walaupun 4 universiti ini, ada juga universiti lain yang memang dah ambil pelajar KB ini, seperti UniKL pun ada ambil, USAS, kebanyakan USAS ni di Kuala Kangsar, UPSI pun ada mengambil pelajar-pelajar kita. Jadi saya rasa tidak ada halangan lah untuk pelajar-pelajar kita ini menyambung pelajaran di peringkat yang lebih tinggi. Tapi saya secara peribadi mengharapkan agar pelajar-pelajar kita ini habis saja belajar, terus saja bekerja. Dan dalam masa yang sama boleh buat part time sarjana muda di mana-mana lah untuk sambung buat degree. Saya rasa itu pun baik juga memandangkan keadaan ekonomi sekarang ni. Ramailah dia dalam kalangan anak-anak kita yang masih lagi menganggur disebabkan kurangnya pekerjaan. Jadi kalau kita ada kemahiran, saya sangat yakin dengan kemahiran yang kita ada di peringkat KB, yang kita belajar di KB ni, mampu kita boleh bersaing dengan orang lain lah untuk mendapatkan pekerjaan. Suatu yang menariknya di KB ini tuan-tuan, syllabus yang kita gunakan adalah berdasarkan kepada NOS. NOS ni National Occupational Skill Standard, yang mana telah pun kita petakan dengan kurikulum yang telah pun dibangunkan oleh bahagian teknik, bahagian pendidikan latihan teknikal dan vocational. Jadi saya rasa budak-budak ni, pelajar-pelajar kita ni belajar yang sesuai dengan kerja. Jadi sepatutnya dia orang ni telah tamat saja pengajian SBM 2 tahun dan tambah lagi 2 tahun diploma, dia orang ni sepatutnya telah pun bersedia untuk ke alam pekerjaan. Jadi saya mengharapkan tuan-tuan dapat serba sedikit secara ringkaslah berkenaan dengan laluan masa depan pelajar-pelajar KB ini. Saya harap persepsi yang katakan budak-budak KB ini tak ada SPM, sebenarnya perkara itu tidak berlaku lagi buat masa inilah, sebab itu adalah isu-isu yang lama dah sebenarnya. Pelajar-pelajar kita boleh sambung belajar dan pelajar-pelajar kita juga boleh bekerja. Jadi untuk akhirnya saya mohon maaf atas segala kekurangan yang berlaku pada hari ini disebabkan oleh suasana sebegini, pandemik ini. Maka kita terpaksa membuat satu sesi pendaftaran secara norma baharu, yang mana ibu bapa tidak turut serta bersama-sama dalam sesi pendaftaran. Kebiasaannya kita memang minta mak ayah masuk sekali bersama dengan anak-anak, tapi hari ini kita terpaksa melakukan perkara ini bagi memastikan bahawa tidak ada terlalu ramai dalam sesuatu tempat itu. Maka kita terpaksa membenarkan pelajar sahaja yang masuk ke dalam tempat pendaftaran. Dan akhirnya saya sekali lagi merakamkan ucapkan terima kasih kepada tuan-tuan dan juga mohon maaf di atas segala kekurangan. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada urus setia yang telah beberapa hari ini telah pun berusaha untuk memastikan majlis ini berjalan dengan baiklah.
Sekiranya ada sebarang masalah, saya mengalu-alukan sebarang cadangan, pandangan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Salurkanlah pandangan itu melalui WhatsApp group yang kita akan tubuhkan pada hari ini juga. Dan pastikan tuan-tuan memberi nombor telefon itu kepada anak-anak, nombor telefon tuan-tuan lah kepada anak-anak supaya kita boleh jemput tuan-tuan menjadi ahli dalam grup yang kita akan tubuhkan pada hari ini. Semoga pemilihan tuan-tuan meletakkan anak-anak di sini merupakan satu pilihan yang tepat dan merupakan satu titik permulaan lah untuk anak-anak ini membina masa hadapan dia bersama-sama dengan kita di Kolej Vocasional Lebuh Kereta. Hari ini kalau kita perhatikan, TVET ini merupakan salah satu daripada perkara yang sangat penting yang telah pun disebutkan oleh pihak kerajaan, kerana kalau kita lihat kat luar sana, ramai pelajar-pelajar TVET ini telah pun mendapat pekerjaan lah. Senang lah pada saya lah kalau kita melihat kepada data yang kita ada, pelajar-pelajar daripada KB ini lebih senang untuk mendapat pekerjaan berbanding dengan pelajar-pelajar yang lain. Jadi saya rasa tuan-tuan telah membuat satu pemilihan yang tepat dan mudah-mudahan anak-anak kita kat sini berjaya, selamat dunia dan akhirat. Saya rasa sekadar itu dulu. Terima kasih atas perhatian. Saya mohon sekali lagi kemaafan atas segala kekurangan. Wallahu alam, sekadar itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.